Share. Macam mana nak bagi dia naik ke atas ni? Okay, nampak saya punya screen? Nampak cikgu. Alright. Okay. Okay, good. Sekejap. Ya. Kau faham ke? Jadi punya okey, jap. Tengok. Panjang modul ni. Lepas tu kita fokus kat belakang je lah terus. Okey. Jom 159 ke surat ini. Jom kita tengok soalannya ialah okey, so di dalam apa apabila setiap kali kamu membuat latihan make sure bila kamu baca latihan tu kamu dah boleh predict ini adalah tajuk yang mana. Okey. So bila kita baca soalan ini, okay, diagram 1.1 shows the observation of some tests carried out on solid benzoic acid which is used to preserve food. Okey. Nampak preserve food kan? Ni bukannya tajuk food preservative ke, yang tajuk food tu kan Okey, tapi bila kita tengok dia punya diagram, okey, dia kata apa tu? Benzoic acid, okey, in limes when react with lime water, no changes. Okey, so ini adalah acid. Okey, kelas saya nak tanya kamu, apa the limestone powder? Tolong type. Bagi tahu jawapan dia. Apa formula dia? Limestone tu apa sebenarnya? Siapa tahu? Tu kena tahu soalan tak beritahu tapi kamu kena tahu apa the limestone powder. Siapa tahu? Boleh tak type jawapan? Apa tu? Limestone powder ni adalah insoluble salt. Apa dia? Dia adalah insoluble salt. Siapa dia? Dia adalah tak ada jawab tu. Dia adalah kalsium karbonat. Okey. So kamu kena ingat bila dengar limestone powder dia atau batu kapur, batu kapur dia adalah kalsium karbonat. Okey. Jadi kalau orang nak buat lantai kan daripada batu marmar itu adalah kalsium karbonat. Okey, apa contoh yang lain? Shell, cengkerang semua cengkerang diperbuat daripada kalsium karbonat. Dia punya material tu lah. Okey, bukan itu sahaja tetapi kita punya tulang, bone, kita punya teeth, gigi, dia punya main component dia adalah kalsium karbonat. Sebab tu lah bila kalsium karbonat gigi kita, kamu tak gosok gigi, okey, ada asid yang dihasilkan oleh bakteria, maka dia ada tindak balas dan lama-lama gigi mereput. Okey. So dalam ini benzoic acid react dengan kalsium karbonat. Okey, tak ada perubahan. Kenapa tiada tambahan? Sebab tiada air. No water, okey. No water. Ingat, acid bila dia react mesti kena ada water. Without water, it don't have the properties of acid. Dia tak ada ciri-ciri acid. Okey. So kena tambah water. Jadi bila tambah water barulah dia akan jadi acid. Bila tambah water dia akan hasilkan apa? Siapa tahu?
ion apa yang terhasil kat situ? Dia akan hasilkan ion hidrogen lah, hidrogen ion. Okey. Bila ada hidrogen ion maka barulah ada tindak balas. Dan tolong ingat, asid bila dia react dengan metal karbonat, okey, apa produk dia kelas? Ada 3. Siapa tahu? Siapa tahu tolong jawab. Respon. Ada 3 tindak balas dia, kena tahu ni. Tak tahu yang ni, kalau kamu tak ingat memang tak boleh jawab soalan ni. Apa dia? Okey, kita recall balik. Asid ada 3 tindak balas. Kan? Asid campur metal. Apa produk dia? Asid campur metal. Salt campur hydrogen gas. Okey. Nombor 2, bila asid react dengan alkali ataupun metal oxide. Okey. Sodium hydroxide ataupun metal oxide lah. Metal oxide. Okey, sebab sama produk dia akan hasilkan salt campur dengan water, H2O. Okey, NaOH tu alkali lah. Yang ketiga, asid campur dengan metal karbonat. M tu metal lah, tak kisahlah sodium ke potasium ke Okey, akan hasilkan salt campur karbon dioksida campur dengan water. So ini adalah 3 tindak balas asid yang kamu kena ingat sampai habis SPM. Okey. Dah habis SPM, tak ambil kimia tak ingat dah. Okey. Tapi kalau sambung dalam bidang kimia, kena ingat lagi lah. So, name the gas release. Okey kelas, tolong tengok betul-betul name. Okey. So, bila name kena tulis nama betul. Tak tulis nama yang betul, penuh, kamu buat formula salah. Okey. So, kalau kamu jawab, apa gas kita tadi? Ni. Kalsium karbonat yang mana? Kalsium karbonat adalah metal karbonat lah. Okey. Kat sini lah kalsium karbonat. Okey. So apa produk dia? Gas dia apa kat situ? So karbon dioksida. Jadi kalau kamu jawab karbon dioksida ni rejected, salah Yang kita accept adalah karbon dioksida. Okey, dapatlah 1 markah. Okey, yang kedua, explain the differences in both observation. So ada observation. Yang pertama kena bagi tahu apa yang kamu observe. Okey, observe. Okey. So observe ni apa? Observe ni apa yang kamu nampak, dia punya physical changes. Okey, physical changes. Okey. Tapi dia tak suruh bagi tahu state the observation, dia tak suruh bagi tahu apa yang kamu observe. Okey, dia suruh explain daripada observation. So ada 2 observation dekat situ. Inilah observation dia Observation yang pertama dan observation yang kedua. Yang pertama no changes, yang kedua ada effervescence. Apa dia effervescence tu? Pembuakan gas. Cikgu, effervescence ni macam mana rupanya? Kalau kamu ambil Panadol soluble, kamu masukkan dalam air, macam tu lah keadaan dia. Pernah tengok? Okay, Panadol soluble kamu masukkan dalam air, kan? So dia akan hasilkan buih-buih tu kan, itulah dia effervescence. Okay, buih tu maksudnya ada apa? Ada gas yang terhasil. Okay, so kamu kena explain 2 perkara dekat sini. Yang pertama, kenapa no changes, dan yang kedua, kenapa ada gas. Okay, so kita cerita dahulu yang pertama. Okay, so jawapan yang pertama adalah without water. Cerita dulu, without water. Okay, benzoic acid. Benzoic acid cannot ionize to produce hydrogen ion and exist as
Tu ke saya je exist tu. Okay. Exist as molecule. Kena bagi tahu. Molekul tu wajib kena ada. Nampak They cannot produce hydrogen ion and exist as molecule. Okay. So, acid cannot react to calcium carbonate to produce apa? To produce apa tadi produk dia? To produce carbon dioxide gas. Nampak kita ada buat observation yang pertama dahulu. They cannot ionize to produce hydrogen ion and exist as molecule. Okay. Cikgu kalau saya buat tak ada ionize ion tu boleh tak? Boleh. Yang penting kena bagi tahu dia molekul tu. Okay. Exist as molecule. Yang ketiga kita pasalnya observation yang kedua. Okay. In water, okay, benzoic acid ionize to produce. Dia keyword dia mesti cerita pasal hydrogen ion. Hydrogen ion to react with calcium carbonate. Okay, cikgu tak sebut calcium carbonate boleh tak? Boleh, kamu sebut je lah limestone tu. Okay. To react with calcium carbonate to produce hydrogen pula. Carbon dioxide gas. Okay. Itulah poin yang ketiga. Markah yang pertama, satu. Markah yang kedua, cerita kenapa tak hasilkan carbon dioxide gas. Yang ketiga, cerita macam mana carbon dioxide gas tu produce. Nampak tak? Okay. Ionize to produce hydrogen ion and then produce carbon, react dengan calcium carbonate ataupun limestone and produce carbon dioxide gas. Okay. Boleh. Jadi kalau kamu tak ingat chemical reaction, maka dah akan melalut lah. Okay. Hasilkan oksigen gas lah, hidrogen gas lah. Okay. So selesai yang itu. So ingat kalau sudah explain dua-dua observation. Kenapa no changes, kenapa ada effervescence. Okay. Dan seterusnya, write the ionic equation for the reaction. Okay, bila ionic, dengar betul-betul. Okay, dengar betul-betul. Bila ionic equation, okay, hydrogen tadi dia akan jadi, acid dia akan jadi hydrogen gas. Okay, acid campur dengan metal carbonate produce apa tadi? Salt. Ionic equation kan? Salt, apa ni jadi? Carbon dioxide dan juga water, H2O. Okey, cikgu macam mana nak buat ionic equation? Okey, ionic equation bila acid ini dia akan jadi hydrogen ion sahaja. Hydrogen ion. Metal carbonate ni solid. Ingat, yang solid dan juga yang hanya akan jadi ion adalah aqueous sahaja. Ingat kat situ Okey, yang akan jadi ion hanya aqueous solution saja. Okey. Solid, gas, liquid tak berubah. Salin je balik. Okey. Jadi acid hydrogen ion dia akan jadi ion. Metal carbonate, metal pula. Okey. Calcium carbonate lah. Calcium carbonate akan hasilkan apa tadi? Garam, iaitu Ca2 plus CO2 plus H2O. Okey. Itu dia. Salt. Okey. Ca2 plus. Sebab Ca2 plus tu dia ada di dalam salt. Okey.
Cikgu saya tak sure kenapa dapat Ca2+. Okey, kita bagi satu contoh lah. Saya bagi satu contoh. Katakan nak asid 2HCl campur kalsium karbonat, hasilkan apa? Dia akan hasilkan kalsium klorid campur karbon dioksida campur water. Ni contoh lah contoh. Okey, cuba pecahkan jadi ion. Macam mana? Okay, yang kita boleh pecahkan ialah ini solid, ini aqueous, gas, liquid, aqueous. Okey, yang kita boleh pecahkan adalah aqueous sahaja. So akan jadi 2H+ tambah 2Cl-. Yang solid salin balik sebiji-sebiji. Yang ni pecah. Ca2+ tambah 2Cl-, gas salin balik, water salin balik. Okey, produk kiri dan kanan yang sama kena potong. Okey, yang kita potong ini dia klorid. Sebab itulah kita tak buat klorid ion. Jadi apa dia punya ionic? Ionic dia itulah dia 2H+ plus CaCO3, Ca2+ tambah CO2 tambah H2O. Inilah ionic equation. Okey. Kamu gunalah apa jenis asid sekalipun, okay, tak kisahlah guna apa jenis asid sekalipun akan dapat benda yang sama. Asalkan kita balance kan. So yang ni dah balance ke belum? Okey, kat sini ada 2 hidrogen kan, nak kena taruh 2 dekat sini. Okey. So inilah jawapan dia. Nampak tak? Okey. Contoh ni nak buat masa bila? Kamu gunalah apa-apa asid sekalipun, okay, akan dapat ionic equation yang sama. Tak kisahlah kamu guna H2SO4 ke HNO3 ke, bila kita balancekan akan dapat yang sama, ionic equation. Okey. Itu dia. So ini pun ada juga pelajar yang tidak faham. Okey, cikgu, ionic equation ni yang mana satu? Okey, tolong ingat kat sini. Saya buat note sikit Okey, dia ada 3 equation Ada 3 equation. Yang pertama kita panggil sebagai chemical equation. Yang kedua kita panggil ionic equation. Yang ketiga kita panggil dia sebagai half equation. Okay, ada satu lagi kita panggil dia overall equation. Okay, overall equation tu samalah dengan ionic equation, sama. Okey, chemical equation yang mana kalau kamu nampak dia macam ni, A tambah B hasilkan AB, itu je. Ionic equation, okey, ada yang waiting LOB, admit. Okey, so ionic equation, okey, kalau kamu tengok A plus campur E akan hasilkan A. So ionic equation ni mana kalau kamu nampak aja ada elektron, itu adalah ionic equation. Okey, sorry, terbalik. Ini kan ionic, ini half equation. Ionic equation dia macam ni. Ionic equation macam yang kita buat tadi lah. Okey. Dia ada A plus tambah B minus dapat AB. Dia ada ion. Ingat tu. Dia ada ion tapi dia tak ada elektron. Okey. No elektron. Yang atas ni no elektron. Okey. Yang atas pun no elektron, no ion. Ion pun tak ada. Yang chemical equation biasa. Half equation, okey, yang macam tadi lah. Dia macam ni. Half equation ni dia ada elektron. Half equation dia ada elektron. Okey. Overall sama dengan ionic equation. Okey. So yang ni elektron ada. Tolong ingat yang tu. So bila dia kata ionic equation, inilah dia. Okey, macam mana cara nak buat ionic equation seperti yang saya tunjukkan ini. Okey, kamu pilihlah mana-mana asid. Okey, HCl ke, sebab dia tak cakap asid apa kan. And then pecahkan dia jadi ionic. Macam mana nak pecahkan? Yang boleh pecahkan hanya aqueous sahaja.
Okey, yang bukan aqueous salin balik. Contohnya solid, gas dan liquid salin balik sebiji. Okey. Bukan semua benda kamu pecahkan, kalsium karbonat pecah jadi ion, water pecah jadi ion, bukan. Dia jadi salah. Okey. Alright. So dah belajar dah cara nak buat ionic equation. Okey? Boleh? Okey, jom kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Cikgu. Okey. Apa dia? Cikgu, saya ada soalan, cikgu. Okey, apa dia? Yang untuk ionic equation yang soalan tadi tu, acid tu benzoic acid lah, cikgu. Benzoic acid. Yes. Dalam ni dia guna benzoic acid. Jadi mungkin kamu tak tahu kan? Benzoic acid tu macam mana formula dia? Tahu tak? Tak tahu kan? Okey. Benzoic acid tu formula dia daripada benzin C6H5COOH. Ambil kau. Kan nampak tak? Tak tahu cikgu ni asid apa ni. Tapi sebenarnya tak kisah apa-apa asid pun bila dia jadi ionic equation sama aje ionic equation dia. Okey. Sebab kita akan potong balik nanti yang ni. Yang C6H5COO ni kita akan potong. End up dia akan dapat balik dua halogen, ion. Boleh faham Okey, tu benzoic lah. Kalau nak tahu formula dia C6H5COOH. Ni bentuk dia lah. Okey. Tu. Nak tahu kan? Okey. Tu benzoic acid lah daripada benzin. Yang bentuk ring tu bentuk cincin tu itu adalah benzin lah. Okey. Aduh susah cikgu soalan ni. Okey. Boleh kita proceed kepada soalan seterusnya. Alright. Okey, tengok yang bahasa Inggeris The concentration ethanoic acid in vinegar. Okey. Vinegar tu bukan ethanoic acid, jangan salah faham. Tapi dalam vinegar ada ethanoic acid. Boleh Dalam vinegar tu ada ethanoic acid. So ethanoic acid titrate. Ini neutralization dia ni. Titrate dengan apa ni? Titrating vinegar with sodium hydroxide. Okey. Jadi dia titrate dengan sodium hydroxide tu alkali. Phenolphthalein tu indicator. Okey. So kita tengok diagram dia macam mana. Bila kamu baca saja soalan titration ini, kamu kena lukis sesiap apa dia punya gambar rajah dia. Lukis, jangan malas. Okey. Tak payah buat cantik-cantik, macam ni je. Okey. Biasanya dekat atas ni adalah asid Dekat atas ni kita akan gunakan asid. So ethanoic acid CH3COOH. Bawah ni biasanya kita akan gunakan alkali, sodium hydroxide. Ingat tu. Okey. Sebenarnya tak kisah atas bawah boleh, tapi dalam SPM punya syllabus kita standardiskan alkali dekat bawah. Okey. So yang ni dia akan campur dengan phenolphthalein lah. Okey. Jadi tulis kat sini siap-siap maklumat yang diberi. Jadi tengok soalan dia bagi molarity. Alkali 0.1 mol per dm3. Okey. Saya tengok kalau tulisan nampak kecil kan, kamu kena kena zoom besarkan sebab saya nak guna space ruang tu so, mungkin akan kecil sikit lah saya punya display ni. Okey. Yang kedua dia bagi maklumat apa? Dia bagi maklumat volume acid. Volume acid dah bagi tahu 25 cm3. Okey. Apa lagi maklumat yang kita boleh masukkan? Ini dia, kita boleh ambil maklumat ni. Sebenarnya kita dah tahu dah volume alkali berapa, tapi kamu kena kira average dia. Dia tak bagi kan, kena kira average dia. Jadi kiralah average dia, tekan calculator. Okey. Jadi average dia kat sini ialah apa? 23.4 campur 23.6 campur 23.5 bahagi 3 akan dapat 23.5 cm3. Okey, saya dah kira siap dah. Okey. Jadi apa yang kita tak tahu dekat sini? Yang kita tak tahu adalah molarity untuk asid. Tak tahu. Nampak Okey. Nampak tak kat situ?
Jadi baru kita tengok soalan. So ini adalah dia titration. Okay? Titration ada dia burette, dia ada conical flux. Dua benda ni wajib kena ada. Tak ada dua ni, tak jadi titration. Okay? So state the type of acid for ethanoic. Bila soalan tanya type, jawapannya dua je. Strong ke weak acid? Strong acid ataupun weak acid. Apa jawapan dia? Ethanoic acid. Dalam silibus kita ada tiga asid yang weak acid, kamu kena ingat. Dalam SPM punya silibus, tolong ingat Okey, yang pertama saya bagi tahu strong dulu. Siapa sebenarnya cikgu strong acid ni? Asid ni ada banyak nak kena hafal. Okey. Jadi ada benda ni yang wajib kamu kena ingat lah. Okey, apa dia? Yang pertama adalah HCl strong acid, sulfuric acid strong acid, HNO3 strong acid. Siapa weak acid yang kamu wajib kena hafal dalam silibus SPM? Ethanoic acid, COOH. CH3COOH. Formula pun dah kena ingat dah. Okay. Weak acid, satu lagi H3CO3. Carbonic acid adalah weak acid. Walaupun cikgu H dia tu ada dua, tak kisahlah H dia tu 2 ke 3 ke, dia adalah weak acid. Okay. Satu lagi H3PO4, nama dia adalah phosphoric acid. Cikgu, H dia ada 3, kenapa dia weak acid? Dia bukan cerita pasal H tu ada 3 ke 2, bukan. Tapi dia ionized in water tu tak complete. Okay. Tak complete ni saya bagi satu contoh. Katalah carbonic acid, bila dia campur dengan water, dia akan hasilkan apa tahu? Dia akan hasilkan hydrogen ion, dia akan hasilkan carbonic ion, dan dia akan hasilkan selalu equation kita buat macam ni je. Water. Okay, dia akan hasilkan apa dia? H2CO3. Yang saya buat warna biru tu tak perlu tulis lah. Okay, apa maksud dia di sini? Maksud dia sini ialah dia tak complete. Okay, walaupun dia akan hasilkan hydrogen ion and carbonate ion, tapi ada lagi sebahagian H2CO3 yang tidak ionized. Sebab tu dia jadi weak acid. Okay, bukan tengok kepada bilangan hidrogen. Cikgu macam mana nak tahu? Itu kena hafal. Dia tak ada formula. Cikgu macam mana daripada HCl ni kita tahu dia strong acid? Tak ada. Itu kita saintis dia tahu daripada eksperimen. Kan, daripada eksperimen ada dapat pH value, kita tahulah dia strong acid. pH masih lebih bawah daripada 3. Okey. So 0, 1, 2 je. 0, 1, 2. Weak acid pH atas daripada 2. Apa dia? 3, 4, 5, 6. Okey. Ingat tu pH alright. So kita proceed So type of acid ada 2 saja. Ini adalah weak acid. Weak acid. Okay. Ini dia nombor 2 ni. Nombor 2 ni saya yakin lah kalau kelas tu ada 30 orang, seorang je boleh jawab selalunya lah. Okay. Saya tak tahu kenapa pelajar saya kalau jumpa calculation memang tinggal kosong. Cabut lari. Kenapa Calculate concentration ethanoic acid. Okay, yang react dengan ini. Okay, tolong take note, jangan lari. Okay, jangan lari. Apa dia yang pertama? Nombor 1, tulis chemical equation. Okay, ingat tu. Tulis chemical equation. Penting tulis chemical equation. Jadi chemical equation dah bagi dah cikgu. Dah bagi tak apa, salin balik. Jangan malas. Walaupun soalan tak suruh kan, salin balik. CH3COOH campur NaOH produce CH3COO NaH2O. Okey. Mana-mana sahaja soalan kalau dia suruh cari concentration, okey, tolong tulis chemical equation. Okey, kenapa nak tulis chemical equation? Untuk kita tuliskan maklumat yang diberi. Tadi maklumat kita dah buat kan? Kita buat dekat mana? Kita buat tu dekat gambar rajah tu kat atas tu saya tunjuk tu.
Tulis siap. Ini volume dia berapa? 25 cm3. Molarity tak tahu. Ini volume 23.5 cm3. Molarity 0.1 mol per dm3. Nampak tu? Ini tujuan kita buat chemical equation. Untuk kamu tulis maklumat yang diberi. Okey? Boleh faham kelas? Itu dia chemical equation. Nombor 2, tolong jangan lari. Bila melibatkan mana-mana calculation dalam kimia, tolong ingat ni. Soalan tanya pasal calculation, suruh cari molar mass ke, suruh cari concentration ke, suruh cari volume ke, nombor 1 mesti kena cari mol. Okey, tulis siap-siap atas kertas tu mol. Lantaklah apa nak jadi pun aku nak cari mol. Soalan tu dah bagi mol lah cikgu, salinlah mol tu. Okey, masalahnya pelajar ramai salah faham. Ada yang ingat cikgu ni lah mol dah cikgu, 0.1 mol. Bukan, itu concentration. Bukan mol Kamu nampak dia per dm cube tu kan? Itu adalah concentration. Ramai pelajar yang masih dia salah faham. Dia tengok 0.1 mol per dm cube. Cikgu, saya dah jumpa dah. Mol dia adalah 0.1 mol. Bukan. Okey. Okey, tu yang pertama kelas. Tolong ingat. Okey, bila dah tahu mol, mol siapa? So nak cari mol, carilah mol yang dah ada information. Okey, dalam ni siapa yang information dia lengkap? Siapa dia? CH3COONA ni reject lah, mana ada maklumat. Water pun sama, tak ada maklumat. Yang ada maklumat adalah CH3COOH dengan NaOH. Tapi CH3COOH ataupun ethanoic acid ni tak lengkap, so reject. Kerana M tu tak tahu. Jadi yang maklumat yang lengkap siapa dia? NaOH. Carilah maklum mol NaOH. Boleh faham kelas? Ingat tu nombor 1. Nombor 1 tadi chemical equation. Nombor 2 wajib cari mol dulu. Apa nak jadi pun jadilah. Cari mol. Okey, cikgu nak cari mol siapa? Carilah mol yang ada maklumat. Kalau tak ada maklumat macam mana nak cari? Okey. So daripada sini apa formula yang kamu boleh gunakan selalunya? Biasanya kita boleh guna formula apa kat sini? MV over 1000. Okey. MV over 1000. 1000 ni kalau dia bagi centimeter cube lah sebab nak tukar unit. Okey. Tulis kat situ. M 0.1 darab 23.5 bahagi 1000. So akan dapat mol jawapannya. Saya dah buat dah ni mana nak tekan calculator. Okey, 0.0023 mol. Okey. Tu mol NaOH. Okey. Kemudian nak buat apa cikgu? Okey, kita nak cari yang ini. Okey, CH3COH. Jadi buat ratio. Nombor 3 buat ratio. Ratio yang dah tahu mol dengan yang tak tahu mol. Ratio antara siapa? NaOH dengan CH3COOH. Okey, buat ratio. Okey, yang pertama tengok mol dekat sini ada berapa. Okey, kalau kamu tengok balance kat sini kat sini sebenarnya ada 1 mol. Okey, yang pertama tengok dia punya coefficient number dia. Ini pun sebenarnya ada 1 mol, ini 1 mol, ini 1 mol. Nampak daripada chemical equation dulu. So, salinlah 1 mol, 1 mol. Kan? Ni dua benda ni. Yang produk tu jangan tengok, tak ada kaitan. Dan yang nombor 3 nak buat ratio apa? NaOH dah tahu kan? So 0.00235. So berapakah nilai X? Berapa? Berapa? Sama lah kan? 1 maksudnya CH3COH pun sama, 0.0023 mol. Okay. So ratio ni kena ingat lah, kamu kena faham konsep dia. Katalah ni X, Y kan. Kalau ini 2, ini 1. Kalau ni 0.1, Y tu berapa?
Bahagi 2 dapat 0.05. Nampak tak? Konsep dia lah konsep ratio. Okay. Alright. So nombor 3 ratio. Nombor 4 dah tahu mol ke belum? Okey, kita dah tahu dah mol Kita dah tahu mol dia 0.00235 mol. Boleh tak cari M besar tu? Molarity. Boleh. Gunalah formula mol sama dengan MV over 1000. Okay. MV over 1000. Okay. So mol berapa tadi? 0.00235 mol. Nak cari M. Darab dengan volume dah tahu 25 bahagi 1000. Ingat bahagi 1000 ni sebab unit dia dalam sentimeter cube. Ni sentimeter cube. Okay. So M sama dengan 0.00235 darab 1000 bahagi 25 cm cube. Dapat berapa? Kalau jawapan saya 0.094 0.094 mol per dm cube. Nampak tak tugas tu? So kat mana 3 markah ni jawapan dia? 3 markah tu yang ini. Ini poin yang pertama. Ini adalah poin yang kedua. Dan yang jawapan akhir adalah poin yang ketiga. Chemical equation cikgu. Chemical equation tak ada markah. Okay. Dah tu kenapa cikgu suruh buat? Sebab nak buat ni, nak balance equation, nak buat ratio. Kan? Ratio ni daripada equation. Ratio ni daripada chemical equation. Okay. So kalau tak ada chemical equation, macam mana nak tahu ratio dia? Okay. Alright. Boleh kelas? So tolong ingat tu konsep dia yang pertama, mol, ratio, dan yang last sekali jawab soalan suruh cari apa. Nombor 4 ni concentration kan. Suruh cari concentration. Okay. 1, 2, 3. Okay. Dapat 3 markah. Okay. So tu adalah acid and base. Boleh? Ada sebarang pertanyaan sampai sini? Sebelum kita proceed ke soalan yang seterusnya. Cikgu. Ya. Yang kan soalan minta concentration. Okay, betul. Maksudnya kita kena cari mol dm cube lah cikgu. Yes, mol per dm cube. Mol per dm cube. Okey, saya faham. Maksud kamu bukan yang gram per dm cube tu Okey, dia okey, dia ada kalau kamu jawab macam tu pun kita terima betul, tak ada masalah. Sebab dia kata concentration, molarity tu adalah concentration sebenarnya. Okey, concentration ni ada dua kan? Concentration ada dua Ada dua jawapan lah. Yang pertama dalam bentuk mol dm cube. Yang kedua gram per dm cube. Kamu hanya bila jawab gram per dm cube ni kalau soalan minta. Dia kata concentration in gram per dm cube. Baru jawab yang itu. Tapi kalau dia cakap general kan, calculate the concentration, terus jawab yang ini. Okay. Ini secara general. Boleh faham tak kat situ? Tapi kalau dia kata calculate the concentration in gram per dm cube, baru tukar unit tu. Boleh faham Cikgu, okay. Maksudnya concentration ni sama, dia punya tu sama dengan molarity lah cikgu? Yes, molarity adalah concentration. Cuma molarity ni dia spesifik lah. Bila sebut molarity je, mol per dm cube.
Tapi kalau soalan tu kata concentration, dia boleh jadi salah satu. Mol per dm cube ke gram per dm cube. Boleh faham tak? Boleh. So ini molarity. Okay. Kalau soalan tak minta, tak payah cari dalam gram per dm cube. Cari je mol per decimeter cube. Okay. Baguslah soalan tu. Okay. Ada lagi nak tanya? Ingat tak macam mana nak tukar mol per dm cube jadi gram per decimeter cube? Macam mana? Senang je, tengok depan ni, mol, gram. Mol, mass kan? Mass nak cari mol. Mol kalau nak cari mass kena darab dengan molar mass. Molar mass tu RAM lah. Kan? RAM ataupun RMM. Okey. Nama penuh dia molar mass lah. Okey. Ataupun mol nak tukar apa pula mol dengan mass mass nak cari mol kena bahagi dengan molar mass. So kalau mol per dm cube nak cari gram per dm cube kenalah bahagi dengan molar mass. Boleh? Ni kan? Nak tukar ke gram per dm cube, bahagi dengan molar mass. Molar mass bahan tersebut lah. Okay? Okay, dah kita proceed Boleh yang lain? So nak masuk tajuk SOP ni. Saya buat soalan belakang ni sebab dia campur terus lah acid base dengan SOP. Acid base saya nak fokus yang ni lah, yang calculation ni yang penting. Okay. Dan ini yang seterusnya tajuk SOP. Ini pun ada beberapa perkara yang saya nak fokus, yang pelajar perlu kena ingat. Kalau tak ingatnya ni, ada beberapa tips yang saya nak bagi ni Kalau tak ingatnya ni memang tak boleh jawab tajuk SOP lah. Memang kamu akan sadaqallahul azim lah, tutup kertas Okay. Tajuk SOP, apa benda pertama yang kamu kena ingat? Tolong take note dekat sini. Tips yang pertama, tolong ingat color of metal oxide. Okay. Ada beberapa color of metal oxide yang perlu kamu ingat. Nombor 1, famous copper oxide. Warna dia adalah, yang ni semua dalam bentuk solid Solid, warnanya adalah black. Yang seterusnya, zinc oxide dalam bentuk solid, warna dia adalah ada dua color yellow when hot, white when cold. Lagi lead to oxide. Okay. Brown when hot, yellow when cold. Lagi lead to iodide. Ni warna dia yellow. The rest metal oxide. Yang lain semua warna putih. Ingat tu metal oxide semua warna putih kecuali 4 benda ni. Kena ingat ni, kena hafal. Kalau tak memang kamu dia akan ditanya. Kita tengoklah dia akan tanya. Ingat tu. Tips yang pertama. Tips yang kedua tips kedua adalah effect of heat on salt. Effect of heat on salt. Apa dia effect of heat on salt? Ada dua benda yang kita fokus dalam silibus kita. Kita akan fokus apa yang akan jadi pada salt ini ni salt lah salt. Kita akan fokus apakah yang akan berlaku kepada carbonate salt dan nitrate salt. Sana ke?
Okey. Kita balik semula. Okey, tolong ingat ni penting. Okey. Ada berapa jenis sop yang kamu nak kena ingat? Okey, apa dia? Okey, tolong ingat ni. Okey. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perjalanan hidup cukup aman, awesome. Tolong ingat dia ni. Ni sop lah, maksudnya potassium carbonate, sodium carbonate, kalsium carbonate, magnesium carbonate dan seterusnya lah. And then pecahkan jadi 3 kolom. Yang pertama potassium sampai sodium. Yang kedua bawah ada copper tu, Cu tu kan. Buat satu lagi table. Au pula. Au. Awesome. Okay. Nampak so apa yang kamu nak kena ingat? Okay, tolong tengok dekat sini. Potassium and sodium carbonate, no reaction. Maksudnya bila dipanaskan, the no reaction. Macam mana Okay, yang kedua kamu kena tahu gambar rajah dia macam mana. Gambar rajah dia macam ni. Dia nak balas dia, kita buat combustion tube. Ni combustion tube Ini salt tu dia solid Ini salt lah. Salt adds. Kita panaskan dia. Heat. Heat and then kita akan tengok lah gas apa yang terhasil. Okay. Dan dia ada beberapa cara lah nak test gas tu. Okay. Ada yang kita masukkan gas tu ke dalam lime water. Kalau gas karbon dioksida, kita uji dia dengan lime water lah. Ni lime water. Okay. Ini contoh lah. Heat. Ada juga kita boleh test dengan litmus paper. Litmus paper boleh juga. Terpulang kepada jenis gas apa yang terhasil. Okay. So ini no reaction. Yang kedua, okay, mana-mana potassium and sodium nitrate bila dia dipanaskan, saya ambil satu contoh lah, K nitrate. Bila dia dipanaskan, produk adalah sodium nitrite. Tadi nitrate kan, NO3, ni jadi NO2. NO2 tu nitrite. Okay, campur dengan oksigen gas. Dan balance lah equation. Okay. So ini 2, 2. Okay, balance. Yang seterusnya, kalsium karbonat. Dan yang ke bawah, apabila dia dipanaskan, kalsium karbonat apabila dipanaskan. Ingat panas tu bukannya combustion dia tak ada tambah oksigen. Dia terus nak panah. Dia akan hasilkan metal oxide campur dengan carbon dioxide. Balance the equation. Dah balance dah. Okay. So ini yang penting ni color ni. Ni color dia black. Okay. Kalau dia hasilkan gas karbon dioksida, buat macam gambar rajah yang nombor 2 ni. Okay. Dan sampai ke bawah sama. So zinc carbonate akan hasilkan zinc oxide campur karbon dioksida. Copper carbonate akan dapat copper oxide campur CO2. Sorry bukan black, tersilap. Apa lagi yang ada color tadi? Lead. PB carbonate akan dapat PbO CO2. Yang ni warna dia white. Ini yang tadi yang saya ajar. Yellow when hot, white when cold. Ni apa tadi? Brown when hot, yellow when cold. Yang ni black. Okay, sebab tu sudah hafal tadi. Okey, yang seterusnya. Kalsium karbonat, kalsium nitrate. Kalsium nitrate apabila dipanaskan, okey, dia akan dapat kalsium oksida campur nitrogen dioxide campur oksigen gas.
Balance the equation. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6. Okay, so ini 2, 2, 2. Kalau kamu dah cakap nak balance, senang lah. Okay, kalau tak, kena tengok satu-satu lah. So tak adalah saya nak ajar cara nak balance. Okay, dan sampai ke bawah, sama je formula dia. Tukar metal sahaja. Okay, silver dan ke bawah. Okay, silver carbonate apabila dipanaskan dia akan dapat silver. Dia tak jadi oxide dah. Okay, dia terus jadi metal. Campur karbon dioksida campur oksigen. Nampak tu? Ada dua gas kat situ, karbon dioksida dan juga oksigen. Balance the equation. Okay. Okay, 1, 2, 3, 4. Tak balance lagi tu. Okay, so akan jadi 2. Ni 4, ini 2 So silver nitrate apabila dipanaskan, dia tak jadi metal oxide dah, dia akan jadi silver terus campur dengan nitrogen dioxide. Ni sama oxygen gas. So balance lah. Okay, balance. Alright. Ini 2, 2, 2. Okay. Dah. Balance dah. Okay. So tolong ingat table ni. Tak payahlah ni ingat semua. Okay. Ingat 3 je. Ni. No reaction. Yang ini dengan yang ini. Yang saya buat warna kuning ni. Ni 2, 3. Okay. So ini adalah effect of heat on salt. Memang tajuk salt kamu kena hafal yang ini. Tak ada option. Okay. Okay. Kena sebab dia akan tanya. Jadi kita tengok. Sebab saya nak habiskan sampai tajuk salt je. Okay. Ada lagi tak tips? Ada lagi. Tolong salin. Ni mahal ni ilmu ni. Okay. Okay. Saya just lompat dah apa tajuk yang penting. Tadi color, effect of heat on salt. Okay, tips yang seterusnya. Apa yang kamu kena tahu? Ni pun sama. Kalau soalan ni keluar, memang pelajar tinggal je lah soalan ni. Okay. Test of anion. Macam mana nak test anion? Anion ni charge negatif ya. Partikel yang bercharge negatif. Contohnya salt tu adalah XY kan. Dia ada X positif, Y negatif. Macam mana nak test yang Y ni? Ada ataupun tidak. So macam mana cara dia? Tolong take note. Ingat cara saya ni. Sebenarnya saya pun belajar dari cikgu lain jugalah. Tapi tak apalah, kita kongsi ilmu. Okay. So anion yang kita fokus dalam silibus kita ada 3 carbonate ion, nitrate ion, chloride ion dan juga sulfate ion. Ada 3 pula. 4 benda ni je yang perlu kamu ingat anion yang kita belajar. Memanglah ada banyak jenis lagi kan. Salt ni ada macam-macam jenis. Tapi dalam SPM dia akan tanya nak test 4 benda ni. Okay. Dah ready ke belum? Nak tengok macam mana cara kita nak hafal cara dia nak belajar ni dari 2, nak hafal dan nak faham. Nak hafal ada kaedah dia lah. Okay. So yang ni mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Saya rasa majoriti tak tahulah. Kan? Jom kita tengok cara dia. So tolong ingat perkataan ini. No clue, so nothing. Okay. No clue, so nothing. Apa maksud dia? No tu adalah nitrate. Clue tu chloride lah. So sulfate, nothing, nitrate balik. Okay. So jom kita tengok yang pada no dulu. Okay, yang no ni kita nak test apa tahu sebenarnya? Kita nak test ini. Kita nak test presence of chloride ni. Okay. Kita nak test presence of chloride ion. So kalau dalam tu ada chloride ion, macam mana cara nak test dia? Okay. Jom kita tengok Yang pertama kamu buat dulu test tube. Okay. Step yang pertama.
Yang pertama mesti taruh salt X. X saya tak kisahlah salt apa pun. Yang kedua, nampak tak no ni nitrit? Kan? So reagent dia semua kena ada nitrit. Yang kedua kena tambah asid. Asid apa? HNO3. Nampak tu? Nitrit. Okey. Dan yang ketiga, tambah apa? Tambah garam, dan dengan garam tu kamu kena tahu, okey? Cl ni kan saya nak tanya kamu, kamu kena ingat dalam Cl ni apa? Dalam Cl tak apalah, kita ingat ni dulu. Okey. Dalam Cl ni tak apalah, saya ajar je lah. Okey, Cl ni kamu kena ingat apakah dia insoluble salt? Apakah chloride salt yang tidak larut? Apa dia? Ada 3. Ingat PAH, chloride. Apa dia PAH tu? Mana-mana chloride yang ada lead, ada aluminium, ada Hg, dia adalah insoluble. Okey. Dia adalah insoluble. Okey, jadi nak tambah apa satu lagi ni? Satu lagi ni kita ambil yang ni tadi. Yang PB ni. So kat mana dia akan jadi PbNO3. Okey? Nampak tu? Belakang ada mesti nitrit. Okey, ni nak test salt apa ni cikgu? Ini nak test kalau dalam ni ada chloride ion. Nampak tak saya buat anak panah hijau tu? Chloride ion. Okey. Ini salt lah ni. Okey. Alright, boleh faham tak kelas? So kalau kita nak test anion dia tu chloride, okey, dia punya reagent yang nak tambah tu semua kena ada nitrit. Yang pertama, dia bermula dari bawah Okey, nombor 1 tambah salt, nombor 2 tambah asid, nombor 3 tambah garam. Garam apa? Tengok daripada yang insoluble tadi tu. Okey. So yang nombor 2. Nombor 2, okey, ni pula saya buat kat sini lah. Nombor 2. Okey. So nombor 2 ni kita nak test apa pula? Kita nak test apa ni kelas? Kita nak test sulfate ion. Okey. Sama juga ada 3. 1, 2, 3. Yang bawah ni nombor 1. Ni saya bagi salt Y Salt Y. Siapa dia salt Y? Sulfate. Kita nak test yang sulfate ni pula. Ni Okey. So reagent dia mesti kena ada chloride. Okey, ni tadi ni. Ni nombor 2. Tadi nombor 1 kan. Reagent dia semua ada chloride. So yang nombor 2 nak tambah apa cikgu? Mesti tambah asid. Nombor 2, asid apa yang ada chloride? HCl. Okey, nombor 3 tambah garam. Salt apa yang nak tambah ni? Ingat balik, sulfate ni apa yang insoluble? Pantai cahaya bulan. Siapa dia? Lead, kalsium, barium. Selalunya kita akan pilih barium. So tambahlah kat sini barium chloride. Nampak tak tu? Tapi last name dia mesti kena ada chloride. Ya? Tekan OK. Tekan OK. Okey, nanti. Okey kelas boleh faham so ini dia. Nampak tak tu? Okey. Dan nombor 3 nak test apa pula? Okey, nombor 3 kita nak test nitrit ni pula. Okey. Nitrit. So kita buat pula kat sini Ni. Lukis test tube. 1, 2, 3. Yang ini salt XYZ dah pula. Okey, Z ni siapa? Tengok sebelah dia. Nothing kan? No. Kita nak test nitrit. Okey, nitrit salt. Okey, kita nak test nitrit Nitrit. Okey, nak tambah apa ni? Okey, nombor 1 tambah salt. Nombor 2 tambah asid. Asid dia kena ada apa? Mesti kena ada sulfate belakang dia. So siapa dia? H2SO4. Nombor 3.
Okey. Nombor 3 nak tambah apa ni? Sulfate. Okey, ni nitrit Sulfate. Okey, sorry. Ada perubahan sikit. Nombor 2 tambah iron to sulfate. Okey. Iron to sulfate. Ini mesti kena iron, okey? Mesti kena iron. Iron to sulfate. Nombor 3 tambah sulfuric acid. Nombor 4. Dia ada 4 tambah concentrated sulfate. Nampak tak guys tu? Ada 2. Yang pertama dilute iron to sulfate tambah acid, yang ni tambah concentrated iron to sulfate. Okey. Ni jadi 4. Tambah garam. Garam tu kalau dalam dah ada nitrit baru buat tindak balas yang ni Tambah yang nombor 2, 3 dan yang 4. Okey. Apa yang tak ada lagi dalam ni? Ada 4 tadi kan? Tinggal satu lagi yang kita tak buat. Siapa dia? Salt. X, Y, Z. Sebelum X apa? W lah. W Okey, ini karbonat. Karbonat ni tadi tertinggal kan? Tak test lagi. Okey, karbonat ni senang je. Karbonat ini tambah HCl ataupun mana-mana asid pun boleh. Okey. Mana pula? Any acid. Cukup. So, dah tambah semua ni dia akan jadi apa? Ini dia akan hasilkan white precipitate. Yang nombor 2 akan hasilkan white precipitate. Nombor 3 akan hasilkan brown ring. Dia akan hasilkan brown ring. Okey. Yang terakhir ni dia akan hasilkan white precipitate campur dengan carbon dioxide gas. Sebab dah ada karbonat kan? Okey. So inilah dia 4 tindak balas untuk anion. Okey. Tu je lah clue yang saya boleh bagi. Kan nampak macam complicated cikgu. Tapi inilah dia cara saya hafal. Okey, daripada no clue so nothing. So kamu kena buat benda ni semula tanpa tengok nota saya. Boleh buat macam ni sebiji, insya-Allah. Kalau soalan tanya je pasal nak test anion, kamu boleh jawab. Confirm saya berani karat jari. Okey. Boleh? Banyak membibil kan. Ini soalan terakhir je kita nak buat. Saya tak sempat. Sebenarnya saya dah standby lah sampai ke bawah kan. Tapi kalau ikut ni saya rasa berat lah berat nanti kamu nak sampai. Sebab banyak saya masukkan tips-tips penting lah dalam tajuk ni. Okey, sebelum kita proceed lagi kepada soalan, tolong tips yang keempat. Saya nak bagi ni, saya bagi segala ilmu yang saya ada ni. Ini yang saya bagi ni maksudnya yang paling pemalas lah paling kamu tak tahu, inilah yang kamu kena tahu. Boleh faham tak? Cikgu, saya tajuk salt dengan acid and base ni saya memang out lah cikgu. Paling malas pun, paling tak tahu pun kena tahu benda ni. Nak jawab soalan tajuk salt. Okey? Tips yang keempat, saya rasa saya dah ajar. Tips yang keempat Tips yang keempat nak test cation. Test cation. Macam mana nak test cation? Kamu kena ingat perkataan ini. Apakah nama dia? Zap Cafe, Maggi, Cup. Kan? Sudah nama lain pula. Tadi no clue so nothing. Apa dia? Ini zinc, aluminium, Pb, kalsium, Fe, magnesium, copper. Okey. So daripada sini kita kena buat jadual.
Okay. Kita kena buat jadual. So, jom kita buat jadual. Zinc 2 plus, aluminium 3 plus, Pb 2 plus, calcium 2 plus, Fe 2 plus, Fe 3 plus, Mg 2 plus, Cu 2 plus. Okay. Tak apa, tak nampak. Okey, yang atas ni buat sodium hydroxide, yang bawah ni NH3. Kejap lagi habis. Tak sampai kot. Okey kan Tolong ingat benda ni cikgu macam ni nak ingat ion yang dekat atas tu cikgu. Tu ada zat Fe, Mg, Cup. And then dia kalau nak test cation ni yang bercharge positif lah. Okey. Kena test dengan dua benda ni, sodium hydroxide dan juga ammonia solution. Okey. Jadi yang pertama kamu kena ingat mana yang nak kena right dan mana nak kena pangkah. Ini kena right start daripada bawah 1 2 3 4 dan kanan bawah right. Kalsium bawah sekali dash sebab no reaction. Yang lain semuanya pangkah. Pangkahkan yang lain tu. Okey. Baik. Itu yang pertama lah. Right kamu kena hafal dekat mana nak kena right, mana nak kena pangkah, mana yang dash. Cukup. Cikgu. Ya? Yang tadi kan cikgu ada buat test anion tu kan? Okey. Saya rasa cikgu ada tersilap sikit. Yang kan cikgu ada tulis FeSO4 kan, cikgu ada tulis concentrated dengan satu lagi diluted kan? Bukan H2SO4 ke yang ada concentrated dengan diluted? FeSO4 tu satu je. Kan? Baik, betul. Siapa ni? Nur? Okey. Khairunisa. Okey, good. Okey. Saya tersilap Allah, malu punya. Okey. Terima kasih, bagus. Okey, patut saya lain macam Okey, saya buat pembetulan, minta maaf. Dah screenshot. Salah tulis pula. Okey, dekat sini saya buat pembetulan sikit je, minta maaf. Kat sini sikit saja Okey, mula-mula tadi taruh salt. Tengok saya tebus balik kesilapan saya taruh salt. Okey, yang kedua taruh asid. Nombor 2 mesti taruh asid. Okey, kamu tengok yang lain pun semua saya taruh asid. Asid apa? Nombor 2 taruh dilute H2SO4. Kenapa H2SO4 cikgu? Sebab ni dia kan sulfate. Kita di bawah yang sulfate sekarang ni. Okey. Dilute ni. Dan nombor 2 baru taruh salt. Nombor 3 FeSO4. Nombor 4 taruh lagi sekali asid. Kali ini adalah concentrated H2SO4. Astaghfirullahalazim. Terlupa jarang jumpa tajuk ni. Okey. Inilah dia. Saya betulkan balik, minta maaf. Salt tu sekali je, asid tu 2 kali. Go makan. Sekejap. Minta ke mami. Okey. Okay, terima kasih yang betulkan saya. Bermaksud dia sambil dengar video ni dia tengok nota ataupun buku teks. Okey. Yang lain saya tak tahulah, tak perasan, mungkin salin je kot. Tak apa, terima kasih. Tu je lah pembetulan sedikit. Pelik juga kan, ada dilute salt dengan concentrated salt tak ada kena-mengena. Asid je lah, ada asid pekat, ada asid cair. Itu saja. Tapi saya tak adalah cerita detail dia punya prosedur dia tu kena buat macam mana. Cuma yang saya nak ajar sekarang ni lah kamu kena hafal apa yang nak kena tambah. Okey. Okey dah, kita balik semula dekat sini boleh? Okey, kita balik semula dekat sini. So yang ni pun samalah, kamu boleh tengoklah sambil-sambil saya ajar tu, kamu tengok buku teks. Kod-kod saya ada silap dekat mana kan. Okey, apa maksud dia right? Right ni bermaksud dia ada white precipitate. Tapi bila dia right ni maksudnya precipitate tadi tu dissolve in excess. Excess apa? Excess NOH ataupun NH3 lah.
Apa maksud pangkah? Pangkah ni dia akan hasilkan white. Dia mula-mula mesti akan hasilkan precipitate. Okay. Hasilkan white precipitate. Okay. White precipitate maksudnya in a few drop lah. Drop in a few drop. Okay, kemudian not dissolve in excess. Okay, mungkin ada yang tak nampak, cikgu saya tak faham apa benda yang white precipitate. Dia macam ni kelas, tengok betul-betul Ini kita punya test tube. Mula-mula biasalah taruh salt dulu. Salt X kan. Okay, nombor 2 kena taruh dulu a few drop. A few drop NaOH ataupun NH3. Nombor 3 barulah taruh excess NaOH ataupun NH3. Okay. Salt ni selalunya kita taruh 2 cm3. Ingat dalam test tube tak boleh taruh banyak. Paling banyak pun taruh 2 cm3 je. For every ni lah. Okay. Okay. Half excess ni banyak mana cikgu? Okay, dia lebih kurang 3/4 test tube lah 3/4 test tube. Okay. Alright. Ni lah kaedah dia. Mula taruh a few drop, ada precipitate ke tidak. Yang kedua taruh excess. Excess tu tengok dia dissolve ataupun tidak. Okey, yang kedua ada lagi. Kamu kena ingat kalau Fe2+ dia ada color. Warna dia ialah brown. Ni warna dia brown. Ya. Bukan kan? Sorry bukan brown. Fe2+ warna dia green. Okay, green. Fe3+ baru warna dia brown. Okay. Cu2+ warna dia biru. Okay, warna dia blue. Nampak Yang bawah ni dark blue. Dark blue sebab solution. Sebab right kan, right tu dissolve, dia kasihkan dark blue solution. Okey, yang tak ada color yang lain semua warnanya putih. Ni white precipitate ni kan. Saya buat star dekat situ. Ini okey. Tukarkan yang white tadi tu dekat Fe2+, Fe3+ dan juga Cu2+ sahaja. Yang lain semua white powder, white precipitate. Okey. So inilah kaedah dia. Nampak tak kelas? Okey. Itu dia ada apa-apa nak tanya sampai situ? Inilah cara dia nak hafal, nak test cation. InsyaAllah kamu boleh jawab. Ya. Okey, cuma di sini, okey, saya tambah satu lagi. Nampak tak dua benda ni sama? Nampak tak? Bila campur sodium hydroxide, dua-dua dissolve. Bila campur dengan ammonia, dua-dua tak dissolve. Dah tu macam mana nak bezakan aluminium dengan lead ion? Jadi saya tambah sikit lagi nota dekat sini. Okey, let's say lah ada dua kan? Ada dua ada dua. Cara nak test aluminium 3+, yang ni Pb2+. Okey, macam mana nak bezakan dia? Okey. So kamu kena tambah dengan potassium iodide. Campur dengan potassium iodide. So apa yang berlaku ialah kat sini dia akan hasilkan yellow precipitate. Siapa dia yellow precipitate? Tu adalah PBI. Okay, lead iodide, yellow precipitate. Yang atas ni tadi no precipitate. Sebab apa no precipitate? Sebab produk dia adalah aluminium iodide. Ini adalah soluble. Yang ini insoluble. Itu je cara nak bezakan dia. Okey. Tambah dengan ni potassium iodide. Okey. Nak bezakan aluminium 3+ atau Pb2+. Okey. Selesailah 4 tips yang saya nak bagi untuk tajuk salt.
Okey? Boleh? So kalau kamu tak salin nota ni rugilah. Okey? So 4 tips ni orang kata paling tak tahulah. Paling kurang pun kenalah ingat benda ni. Okey, dah. Kita balik semula dekat nota ni. Kita habiskanlah latihannya ni. For the last one Boleh saya akan buktikan nota yang saya bagi tadi berguna dalam soalan ini. Okey. Tak percaya kita tengok kita tengok yang ni. Okey, tengok sini Dia kata blue powder V dipanaskan akan hasilkan black powder gas X, gas Y. Tengok balik tajuk salt heat, effect of heat on salt yang saya bagi tadi. Salt apa yang dihasilkan black powder? Siapa dia? Black powder ni siapa? Black powder ni adalah metal oxide lah. Metal oxide. So kita belajar ada dua je. Apa dia tadi kalau tengok dekat sini kan? Kalau tengok dekat sini, karbonat dengan nitrit. Tapi kalau karbonat, produk dia ada dua. Ni dengan gas. Tapi kalau nitrit, produk dia ada dua gas. Nitrogen dioxide, oxygen gas. Jadi kalau kita tengok balik soalannya tadi, confirm lah dia punya anion dia adalah nitrit. Okey, dapat Sebab ada dua gas kan? Cuba tengok balik, ada dua gas. So saya yakin ini adalah nitrogen dioxide dan satu lagi adalah oxygen gas. Okey. So yang ini belakang dia mesti nitrit. Dah tahu dah. Nampak tak? Tapi siapa yang black powder? Kalau kita tengok kat sini saya ajar tadi color. Kan? Siapa yang warna black? Ini dia. Pula saya pergi pangkal. Ni dia. Black color kan? Ini dia. Copper tu oxide. Jadi bila kalau kamu hafal tips yang saya bagi, kamu tahu dia adalah copper oxide. Bukan kalsium dia adalah copper oxide. Dia adalah copper oxide. Okey. So sudah confirm lah di sebelah kiri ni cation dia adalah copper. Cation dia copper. Okey. Sorry. Ni dia punya anion dia nitrit. Okey, anion dia nitrit. Bila dipanaskan akan hasilkan metal oxide. Metal oxide dia adalah copper 2 oxide. Jadi nama penuh dia apa? Copper nitrit. Formula dia dah tahu dah. Nampak tak tu? Okey, ni tips 1 dengan tips 2 tadi gabungan. Okay, and then step nombor 2. Okay, dia kata tambah dilute sulfuric acid akan dapat copper 2 sulfate. Ini proses apa? Kelas. Okay, copper 2 oxide campur dengan sulfuric acid. Okay, ini adalah neutralization sebab acid campur dengan base. Neutralization ni base. Ini acid. Produk dia garam, salt. Apa salt dia? CuSO4 campur water. Okay. Dapatlah copper 2 sulfate. Okay. And then tambah dengan lead 2 nitrate. Okey, ada lagi tindak balas yang ketiga. Maksudnya di sini adalah copper 2 sulfate tadi, produk yang dah terhasilkan, campur pula dengan lead nitrate. Okey. Akan hasilkan apa? Akan hasilkan, tukar partner dia. Nampak Tukar partner dia ni. Tukar partner. Okey. Akan dapat apa? Copper akan gabung dengan nitrit pula. Dan satu lagi lead akan gabung dengan sulfate. Okey. Nampak itu produk dia. So dalam ini yang insoluble. Ingat pantai cahaya bulan sulfate. Sulfate kalau ada Pb, kalsium, barium, dia adalah insoluble. Jadi ini adalah tindak balas untuk
menghasilkan insoluble salt. Okay, insoluble salt. Insoluble. Mana-mana tindak balas yang hasil, kalau garam, campur garam, hasilkan precipitate, nama dia adalah precipitation reaction. Senang je. Precipitation reaction. Okay, apa dia? Salt campur salt hasilkan precipitate. Okay. Ini adalah precipitation reaction. Ataupun nama lain dia siapa ingat? Double decomposition. Bahasa Melayu dia penguraian ganda dua. Kenapa penguraian ganda dua? Sebab dua-dua reaktan ini terurai. Nampak ni? Ni, dua-dua reaktan ni dia terurai. Sebab tu nama dia double decomposition. Okay? Dah. Nampak tak tu? So siapa precipitate? Precipitate dia ialah PbSO4 solid. Nampak tak tu? Allah cikgu macam mana nak buat ni. So sebenarnya tajuk salt ni dia bergabung dengan tajuk acid and base. Dia saling berkaitan. Tadi atas tu tak pasal salt, yang bawah ni dah pasal tindak balas acid dan base. Nampak tak? Okay. Lepas tu masuk yang nombor 3 tu dah masuk preparation of insoluble salt. Okay. So jom kita tengok yang ni. Identify the blue powder. Siapa blue powder? Kita dah tahu dah tadi. Siapa dia? Copper 2 nitrate. Okay, copper nitrate. Okay, soalan tak suruh name, jadi boleh buat formula. So jawapannya lain adalah copper 2 nitrate. Okay. Gas X. Siapa dia X? Okay. X dia tak, dia boleh jadi salah satu kan? So kamu dah ada dua jawapan. Kamu boleh jawab sama ada dia adalah nitrogen dioxide ataupun oxygen gas. Dua-dua jawapan ni kita terima. Sebab kita tak ada test apa-apa kan? X dengan Y, jadi tak kisah. Okay, kamu nak kata X2 oksigen boleh, kamu nak kata X2 nitrogen dioxide pun boleh. Salah satu. Okay. Dan yang seterusnya, write the chemical equation. Okay, so chemical equation. Apa tadi? Copper 2 nitrate dipanaskan akan dapat copper 2 oxide campur nitrogen dioxide campur dengan oxygen gas dan balance the equation. Okay. So balance equation 1, 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kat sini 2. Ni 2. 2, 4, 5, 6, 7. 3, 6. Okay. So ni 2, 2, 4. Betul ke? Okay. Pening pula label ni. Nitrogen dioxide. Nitrogen 2. 2 lah. Copper 2. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6. Macam salah je ni. Macam mana nak balance? Kau balance lah sini. 2, 4. Apa tak jumpa ni? 3, 6. Nitrogen 2. Ni 2 lah. Allah, tiba-tiba pula blur equation ni. 2, 3, 6. Okay. Ni 1/2. Okay. 2, 4, 5, 6. Yes. Itulah dia. Okay. So balance lah kat sini. 2, 2,
4. Okey, dah balance. Okey. Tu dia. Alright. Dah, So kat sini kalau balance dapat 1 markah. Formula kamu betul dapat 1 markah. Okey. Baik. So 2 markah. So name the process occurred. Dah bagi tahu tadi nombor 3 precipitation ataupun double decomposition. Okey, boleh? C2, state the color of precipitate. Mana precipitate tadi? Z. Okey, ni apa color dia? Okey. Okey, apa color dia? Lead to sulfate. Okey. Jadi kebanyakan salt ni warna dia adalah white powder. Okey. White powder. White precipitate. Okey. Cikgu, yang ada color yang mana? Ada color yang macam saya tunjuk kat table tadi tu. Yang cation tadi yang copper Fe2+. Tu ada color Selain benda tu semua putih. Kalau untuk garam white powder. Okey. Okey, salt yang ada color. Salt Fe 2+ ion, warna dia akan jadi green. Kalau dalam dia ada Fe3+, warna dia akan jadi brown. Kalau dalam dia ada Cu2+, dia akan jadi blue. Okey, ingat tu. Okey, the rest salt biasanya warna dia kalau solid white. Okey. Okey. Ada lagi state the conformation test for the anion. Okey kelas, state the conformation test. Ni saya kata tadi. Nampak dia tanya pasal test untuk anion. Okey, so anion sulfate. Okey, macam mana kita nak test sulfate? Ingat balik yang saya ajar tadi. Okey. No clue, so nothing. Okay, nothing. Okay, so kita nak test yang ada sulfate, jadi kena tengok yang ini. Okay, maksudnya dalam dia semua kena tambah dengan yang ada chloride. Okay, siapa dia? Kita recall balik tadi. Saya kata tambah salt. Yang kedua tambah dengan apa? Tambah dengan salt X and then tambah acid. Acid dia masih ada Cl. Nombor 3 tambah apa? Tambah dengan salt. Okay. So PCB okay, barium chloride. Okay. Tambah 3 benda ni. And then kalau ada sulfate dia akan jadi white precipitate. Okay. Jom kita tengok jawapan dia macam mana. Okay, so kalau dalam test tube biasanya kita tambah 2 cm3 saja. Okay. Cuma sekarang ni syllabus dia dah tak strict dah. Kamu boleh jawab add je. Contoh add 2 cm3. Apa tadi? Hydrochloric acid. Yang kedua, add 2 cm3 barium chloride solution. Okay. Ingat kalau confirmatory test ni kena ada prosedur. Dan satu lagi kena ada apa yang kamu observe. So apa yang kamu observe? So white precipitate is formed. Okay. So dekat sini dapatlah ini
point nombor 1, ini point yang nombor 2. Okey. Dah selesai itu. Nampak tak tu? So bila nak jawab soalan macam ni, jangan kamu pergi cerita buat karangan pula. Okey, mula-mula sekali kita hendaklah sediakan, tak perlu, bagi tahu je tambah apa. Okey. Alright. Tambah apa yang mula-mula ni bagi tahu dia punya prosedur ataupun method. Yang ketiga ni bagi tahu apa yang kamu observe. Okey, observe. Okey, itu clue dia. Alright. Ada lagi ke? Okey, ni last lah kita habiskan soalan yang terakhir lah. Okey, jom tengok yang ni. If 4 gram black powder added to dilute sulfuric acid, calculate the concentration of copper to sulfate solution form. Mana saya punya nota tadi? Mana Mikael? Ya Allah. Okey, tak apa. Okey, jom kita tengok soalan ni. Black powder is added into sulfuric acid. Siapa dia black powder tadi? So ini kalau tak boleh jawab ni tadi, kamu tak boleh jawab soalan ni lah. Okey. Black powder, okey, campur dengan sulfuric acid. Okey, ingat base campur alkali akan dapat salt and water. So akan dapat copper to sulfate campur water. Cikgu macam mana nak tahu cikgu formula dia dapat produk apa? Tak ada formula. Untuk tindak balas kamu kena hafal apa produk yang terhasil. Sebab produk ni kita tahu daripada eksperimen. Bukannya ada formula Memang asid campur dengan base dapat salt and water. Tak ada formula lain. Okey. Kenapa tak dapat hydrogen gas cikgu? Dah memang dia tak hasilkan hydrogen gas, nak buat macam mana? Okey, and then yang kedua apa saya ajar tadi? Tulis chemical equation. Yang kedua tulis maklumat. Okey, so maklumat kat sini ni mass dia 4.0 gram. Lagi dah bagi tahu maklumat volume yang ini. Asid kan 100 cm3. Okey, and then calculate the concentration copper to sulfate solution. Copper to sulfate solution. Okey. Concentration, jadi bagi tahu secara general, dia tak cakap pun suruh gram per mole ataupun gram per decimeter cube ataupun mole per decimeter cube so kena carilah dalam bentuk mole per dm cube. Okey. Okey, apa langkah pertama yang kita boleh buat ialah cari yang ada maklumat. Okey, nak cari mole H2SO4 tak boleh sebab dia tak bagi tahu volume. Molarity tak tahu kan? Macam nak cari mole dia? Mole dia pun tak boleh nak cari. Yang kita boleh cari adalah yang ini. Dah bagi tahu dah molar mass. RMM dia RMM, tengok soalan dia bagi 80. Ini W kan? W. Dia bagi 80 jadi boleh cari mole dia. Macam mana nak cari mole? Nombor 1 saya kata apa tadi? Mesti kena cari mole untuk yang ada maklumat. Okey. Inilah maklumat dia lengkap. Kan yang nombor H2SO4 maklumat tak lengkap. Saya buat tanda soal jadi tak boleh cari. So cari mole CuO. Macam mana? Mole. Mass over molar mass. So 4.0 bahagilah 80. Dapat berapa? Okey, 0.05 mol. Nampak tu? Step yang pertama, apa cara sekalipun cari mol. Nombor 2, saya ajar apa? Cari ratio. Ratio apa? Dia suruh cari apa tadi? Concentration copper to sulfate. Dia suruh cari concentration. Okey, so buat ratio antara dua benda ni. Okey. So CuSO4. Okey, dah balance ke belum ni? Okey, dah balance dah balance. So ratio dia 1:1. Macam mana nak tahu? Tengok equation. Ratio yang kedua, cari apa maklumatnya ada tadi tu. Okey, ni kalau 0.05 mol. Yang ini pun tentulah 0.05 mol. Nampak tak?
Okey, dah dapat dah nombor 2. Nombor 2 ratio. Nombor 3, soalan suruh cari concentration siapa? Produk dia CuSO4. So nombor 3. Okey. Jadi nak cari concentration. Okey, nak jadi concentration daripada apa ni? Concentration mol dah tahu. Okey, so guna formula apa? Mol sama dengan MV. Okey, mol sama dengan MV. Okey. So M sama dengan mol per volume. Okey. Mol per volume. Okey, mol dah tahu ke belum? Mol dah tahu 0.05 mol. Okey. Berapa volume? Okey, volume dia kelas kita tengok dekat sini. Tengok tadi beaker. Okey. Yang ini adalah copper oxide powder. Yang ini 100 cm3 H2SO4. So dua-dua ni kalau kamu campur, dia akan hasilkan garam. Kan? Macam mana buka lampu tu? Tak boleh, kejap lagi. Okey? Pasang. So volume dia berapa akan hasilkan? Salt, copper, to sulfate. Volume dia akan jadi 100 juga. Kan? Sebab ni solvent kita, nampak tak? Ini solvent. Jadi sebenarnya nak bagi berapa ni? Volume. Okey, so volume dia tu ada tadi 100 cm3. Okey. Kan dia dah tukar jadi desimeter cube. 0.123. Okey, 0.1. Okey, nampak tak? Okey. So bagi tekan kalkulator 0.05 bagi 0.1 dapatlah. Okey. 0.5 mol per dm cube. Okey. Ataupun ada cara lain lagi tak? Ataupun cara yang kedua. Okey. Ataupun cara yang kedua, concentration, okey tak adalah sebab dia tak bagi tahu molar mass tak bagi tahu molar mass. So guna cara ni je lah. Okey. So inilah dia punya concentration dia. So itu saja. Okey. Selesailah tajuk ni. So untuk pengiraan, so tolong ingat inilah 3 step yang perlu kamu ingat. Mula-mula cari mol, kedua ratio, yang ketiga tengok soalan dia suruh cari apa. And then baru keluarkan formula baru keluarkan formula. Okay. Tapi sebelum tu jangan lupa juga tolong tulis chemical equation yang seimbang untuk tuliskan maklumat. Itu tujuan dia sebenarnya. Equation tu tak ada markah tapi untuk kita tulis maklumat. Okay. So itulah jawapan dia. So kalau yang ini 2 markah, maksudnya yang ni lah. Ini point 1, ini point 2. Okey kelas. So cikgu rasa cukuplah sampai situ. Okey, jadi yang lain ni tak adalah tak ada nak cover lah so itu saja. So mudah-mudahan bermanfaat lah apa yang cikgu kongsikan untuk hari ni. Okey. So sebelum kita sudahi kelas kita, cikgu bukalah kalau ada siapa nak tanya soalan. Ada apa-apa nak tanya tak? Cikgu. Boleh tak cikgu ulang balik yang black powder W dengan gas X dengan gas Y? Saya tak faham lagi. Okey, yang kat atas tadi ni. Soalan nombor? Soalan sama. Ni yang E ni Tak yang dekat saya tak faham yang black powder W tu macam okey, mana ni? Black powder ni. Okey, black powder ni, yang ni kamu hanya akan tahu sekiranya kamu hafal tips nombor 1 dan tips nombor 2
tips nombor 1 ialah pertama kamu kena tahu siapa dia black powder tu. Jadi kamu kena ingat garam, salt bila dia dipanaskan, dia mesti akan hasilkan satu solid, iaitu nama dia metal oxide. Okey. Macam mana nak tahu? Ini dia kena hafal ini dulu. Okey. Ni dia. Dia akan hasilkan dua benda ni lah. Okey. So kenapa jawapan dia bukan yang bawah ni? Bukannya silver dengan aurum. Okey, bukan, sebab silver ni warna dia dah shiny. Shiny, berkilat. Okey. Jadi selalunya dia antara ni lah. Okey. Dia antara kalsium sampai copper. Jadi kamu kena hafal. So kamu tengok dia ada 3 produk. 3 produk adalah yang ini lah. Okey, 1, 2, 3. Ada 3 produk. So dah tahu dah belakang dia ataupun anion dia mesti nitrate. Ya. Rameza. Okey, jap. Okey, tu yang pertama kena ingatlah tindak balas salt. Okey, apabila dipanaskan, okey akan hasilkan produk apa. Sebab itulah automatik kita tahu dah gas X ni kalau dia boleh jadi nitrogen dioxide dan juga oxygen gas. Okey, yang itu kena hafal, memang tak ada pilihan. Okey. Kalau dia akan hasilkan satu gas sahaja, maksudnya anion dia adalah karbonat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dah tahu dah black powder ni dia adalah metal oxide. Tapi masalah metal oxide ni ada banyak. Metal oxide mana? Okey, jadi macam yang saya kata tadi, ada beberapa metal oxide yang kamu kena hafal. Okey, itulah dia copper oxide, zinc oxide, lead oxide, lead iodide, tu garam dan metal oxide yang lain semua warna dia putih. Jadi yang black ni satu je, dia tak ada benda lain dah. Metal oxide yang warna black adalah copper oxide. Okey. Jadi sebab itulah kita tahu dia adalah copper oxide. Dan daripada copper oxide sebenarnya kita dah boleh predik siapa dia siapa dia V ni. Yang pertama dia adalah nitrate. Kenapa nitrate? Sebab produk dia ada dua, ada nitrogen gas dan juga ada oksigen gas. Kan ada dua gas terhasil. Yang kedua, kita tahu dah bila copper oxide maksudnya cation dia adalah copper. Okey? So kamu gabungkanlah nama dia akan dapat copper to nitrate. Okey? So itu sahaja. Alright? Okey, boleh? Boleh cikgu. Okey. So cikgu rasa sampai sini je lah Okey, kita jumpa lagi bila buka sekolah nanti. Okey semua? So kalau ada apa-apa soalan yang tak faham, kamu boleh tanya dalam ni lah, hantar gambar dalam grup kita grup tertentu. Okey, insya-Allah saya akan cuba terangkan lah mana-mana yang boleh. Okey, so itu sahaja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.